lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Nabi berdoa minta ampun untuk dirinya, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Serta elok juga seperti mana disebut dalam hadis, Nabi kata dia membaca doa apa yang dia nak, kita cadangkan, kita kempen masyarakat kita baca, sambung dengan doa minta ampun untuk mak ayah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, semua bacaan yang kita sebutkan tadi adalah bacaan yang sahih datang daripada Nabi SAW. Alhamdulillah, jemaah dah ada buku di tangan. Yang mana ada tu boleh tengok di awal buku Hisnul Muslim kita ini, perisai Muslim ini, ada 3 rangkaian bacaan doa bangun pagi yang disebutkan oleh Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani dalam kitab dia Hisnul Muslim ini, memetik daripada hadis-hadis yang sahih yang dibacakan oleh Nabi SAW, yang disimpan kemas oleh para sahabat, para tabi'in, ulama hadis sehinggalah pada hari ini. Untuk melengkapkan perkara tadi, jemaah boleh juga sambung dengan bacaan ayat surah Ali Imran ayat 10 yang terakhir. Tuan-tuan, 10 ayat terakhir, inna fi khalqis samawati wal ard sampai habis, juga disebutkan bahawa Nabi membacanya seperti mana dari riwayat Imam Bukhari, seperti mana yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa radahuma. Baik para jemaah, itu insya-Allah kalau rezeki nanti kita akan huraikan secara terperinci dari sudut hadisnya, kerana kita masih lagi di awal perbincangan kita ini. Hari ini kita sambung pada perbincangan yang berkaitan dengan kelebihan zikir. Masih lagi di bab pengenalan. Kita telah selesai membaca ayat-ayat Quran yang membicarakan tentang kelebihan zikir, dan satu hadis yang kita sebut pada pertemuan yang terdahulu, itulah hadis masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang menyebut Tuhannya dan orang yang tidak menyebut Tuhannya. Perumpamaan orang yang ingat Tuhannya dan orang yang tidak ingat pada Tuhannya. Nabi mengumpamakan di antara orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini kita telah bincang pada pertemuan yang terdahulu. Hari ini jemaah tengok muka surat yang seterusnya. Kita akan bacakan hadis pada muka surat. Yang ini dia belum ada nombor betul-betul lagi. Dia ada X, X, I. Tuan-tuan nak baca nombor berapa tu? Baik. Jadi kita belum masuk bacaan zikir lagi. Dia masih lagi di peringkat pengenalan. Kalau jemaah yang ada buku dengan kita, boleh tengok pada muka surat tersebut, hadis ala unabbiukum. Hari ini kita akan bacakan hadis ini, kita akan huraikan, insya-Allah kita tengok pada syarah kepada kitab Hisnul Muslim ini sendiri, insya-Allah taala. Baik, yang tak ada kitab dengan kita mungkin boleh download daripada Google, tekan saja perisai Muslim, version yang sama juga jemaah akan dapat tengok bentuk PDF file tu, cuma fi sabilillah, boleh ambil daripada situ. Boleh go through bersama dengan kita, ikut kuliah kita ni bersama dengan melihat daripada teks daripada buku tersebut. Baik para jemaah, insya-Allah kita meneruskan hadis yang kita nak tengok pada hari ini, iaitu hadis masih lagi berbicara tentang kelebihan kita ingat Allah. Ada satu hadis Nabi SAW kita nak ceritakan di sini. Hadis ini an Abi Darda radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, satu hadis Nabi SAW yang ada doa yang kita nak ambil ni, ataupun ada zikir yang tentang kelebihan yang disebutkan di sini, daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda, sedikit pengenalan dengan Abu Darda, tuan-tuan. Jemaah selalu dengar dalam kuliah-kuliah ustaz duk sebut Abu Darda, Abu Ad-Darda, nama sahabat Nabi. Ada tak jemaah surah An-Nur boleh bagi tahu dekat kita siapa nama penuh dia?
Abu Darda ni dia panggil kunyah dia. Macam saya, nama saya Salihuddin. Orang Arab biasanya dia suka panggil dengan nama kunyah, bapa kepada siapa. Saya ada anak sulung lelaki namanya Ammar, jadi orang akan panggil Abu Ammar. Jadi macam tu tuan, biasanya begitu. Dia satu kemuliaan. Saya pernah tanya orang Arab di Madinah dulu, saya kata, kenapa kamu ni nama Abdullah, kamu ada anak nama Muhammad, orang panggil kamu Abu Muhammad? Dia kata orang Arab satu kemuliaan bagi dia, jangan panggil nama dia, panggil bapa si fulan, ibu si fulan. Kalau mak Ummu Ammar. Baik, Abu Darda pun macam tu juga. Sahabat-sahabat Nabi yang ada Abu-Abu ni, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tu memang nama dia Abu Bakar. Tuan-tuan ya. Jadi Abu Darda ni ada nama penuh dia. Kita kenal sikit nama sahabat. Nak kenalan. Ni musim ni orang banyak kenal nama ahli politik kan tuan. Senarai nama ahli politik sekian. Baik. Jadi kita nak kenal nama sahabat Nabi. Ada jemaah ni boleh angkat tangan cerita sikit nama Abu Darda. Tak ingat Ustaz, pernah dengar kan? Abu Darda ni kisah dia menarik, banyak kisah-kisah yang sangat hebat. Abu Darda ni orang yang kuat beribadah kepada Allah, ya. Baik, hari ni kita kenal sikit Abu Darda ni. Nama dia ialah Uwaimir. Nama dia Uwaimir, jangan dengar tak? Uwaimir bin Zaid bin Umar. Uwaimir bin Zaid bin Umar. Tengok zaman kami belajar hadis dulu, biasanya guru-guru kami akan perkenalkan dulu siapa perawi hadis ni. Kita perkenalan sikit lah, kita kenal siapa ada cerita hadis ni, ya? Tarjamatul rawi. Baik, Uwaimir bin Amir ataupun Uwaimir bin Zaid ini ada dua riwayat, satu panggil Uwaimir bin Zaid, satu panggil Uwaimir bin Amir. Baik, dia orang mana tuan-tuan? Dia adalah orang Ansar, Al-Ansari, lalu digelar dengan Al-Ansari. Orang Ansar ni orang mana tuan-tuan? Madinah ke Mekah? Masya Allah, terbaik. Kalau boleh beza, orang Ansar duduk Madinah, bukan orang Mekah, itu Masya Allah. Nampak ada, maksudnya ada beza sikit kita orang ngaji dengan orang tak ngaji tuan-tuan. Kalau orang Muhajirin jelas-jelas orang Mekah, sebab dia berhijrah. Al-Ansari. Biasa orang Arab, kalau dia nak kaitkan dengan dia tu asal mana, dia ada tambah ya dekat belakang, ya. Kalau kita orang Selangor lah, As-Selanjururi, Riyu, Maliziyu, ya. Tuan Haji Razak Maliziyu. Ataupun kalau orang Kelantan, Kalantaniyu, Kalantani, ada ya kat belakang, Kalantani. Kalau baca penuhnya ada yu kat belakang lah. Baik tuan-tuan, saja perkenalan. Jadi sahabat Nabi, bila kita dengar orang sebut nama sahabat Nabi belakang dia Al-Ansari ataupun Al-Ansari, dia adalah orang Ansar. Dalam kumpulan orang Ansar kan ada dua kabilah, ada Khazraj dengan Aus. Dia duduk belah mana? Dia duduk dalam kumpulan Khazraji, Khazraj, Al-Khazrajiyu. Baik tuan-tuan, ya. Jadi sahabat Nabi Abu Darda ni, dia adalah orang Madinah, orang Ansar dan orang Khazraj. Baik, Khazraj. Abu Darda, kata para ulama, dia menyebut bahawa Abu Darda ni kelebihan dia disebut dengan gelaran Al-Imam Al-Qudwah, Qadi Dimashq wa Sayyidul Qurra fiha. Seorang sahabat Nabi yang hebat, ya tuan-tuan, dia angkat sebagai Al-Imam, ya, Al-Qudwah, yang kita boleh contohi dia. Pernah jadi qadi di kota Dimashq, Damsyik, di Suria sana, di Syria. Sayyidul Qurra fiha, dan dia antara orang-orang yang terkemuka dari sudut Qurra, orang yang pakar dalam bacaan Al-Quran Karim. Baik para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, banyak cerita-cerita dia, cuma kita ringkas-ringkaskan di sini. Antara kisah yang masyhur tentang Abu Darda ni, kalau saya tengok dalam hadis yang kita belajar, Abu Darda ni dia ada sahabat yang Nabi rapatkan, Nabi bersaudarakan, nama dia Salman Al-Farisi. Isteri dia namanya Ummu Darda. Ada satu kisah, satu ketika tu Salman Al-Farisi, dia terdengar, dimaklumkan bahawa Abu Darda ni kuat ibadah, dia rajin mayang malam, puasa. Dia sampai dia tinggal bini dia, tak cara ke bini dia, ya. Jadi satu hari Salman Farisi pergi ziarah rumah dia. Dia tengok Ummu Darda ni, bini kawan tu, zaujah dia, wife dia, dalam keadaan mutabazzilah. Kami ingat hadis ni masa mula-mula belajar dekat Madinah, masa masuk dulu, antara hadis yang belajar yang ni.
Dalam keadaan pakaian pun tak berapa kemas sangat. Dia kata, pasal apa mu ni umur dadak, berapa teruk sangat ni, gini ni, tak comel langsung kan. Jadi dia kata sahabat mu tu Abu Darda, dia pun buat tak hirau dah kat aku ni, buat tak hirau dah. Pakai comel pun dia tak rasa apa dah, tak ada apa. Maksudnya bahasa mudah ni, apa sebab baik, maksudnya Ummu Darda pun jadi mutabazzilah dekat pakaian dia pun tak apa-apa nak jaga. Jadi dia mengadu, sahabat kamu ni Salman Al-Farsi, wahai Salman, Abu Darda ni begini keadaan dia, kuat sungguh ibadah, sampai tak ambil hirau tentang family dia, keadaan diri dia. Tuan-tuan, sehingga kan ringkas cerita ya, Salman pun tidur malam tu. Bila Abu Darda bangun tengah malam, dia kata, tidur Abu Darda, buat apa mu jaga malam lagi ni? Dia suruh tidur. Maksud tengah-tengah malam, dah awal-awal lagi dia dah bangun dah, buat ibadah sepanjang malam. Dia suruh tidur sampai dekat ujung, 2-3 kali kawan tu bangun, dia suruh tidur sampai dekat ujung, baru dia kata dekat keadaan nak subuh, waktu ni boleh bangun ya. Jadi kita akan cerita juga tentang hadis ni agak panjang sebab kita nak masuk ke cerita ni. Cuma saya nak ajar jemaah pagi ni kita dengar cerita sikit, pasal orang gilira sikit dengan cerita ni, orang suka. Baik tuan-tuan, bila sampai peringkat tu, Abu Darda nasihat bila dimaklumkan siang harinya puasa, kata Salman Farisi nasihat kepada Abu Darda, wahai Abu Darda ya, pada diri kamu ada hak dia ya, pada family kamu ada hak dia, artinya kamu kena bagi hak. Inna li rabbika alayka haqqa, sesungguhnya bagi Tuhan kamu ada hak. Memang Tuhan kita ada hak, kita kena beribadah ya. Wali nafsika alayka haqqan, tapi jangan lupa bagi diri kamu juga kamu ada hak ya. Kalau kamu siang berpuasa, malam beribadah sampai tak hirau family, kamu tidak membicara, tak hirau langsung tentang dunia kamu, tetap juga dilarang. Wali nafsika alayka haqqan wali ahlika alayka haqqan, dan kepada family kamu, isteri dan anak-anak kamu juga ada hak yang perlu kamu tunaikan ya. Jangan beribadah sampai lupa langsung kepada family. Sebenarnya kalau kita buat kebaikan pada isteri dan anak-anak juga, itu adalah ibadah. Kalau itu kata yang umum. Baik, inikah cerita dan hujungnya bila mana perkara demikian dicerita kepada Abu Darda. Kemudian esoknya Abu Darda jumpa Nabi SAW dan bagi tahu kepada Nabi, mengaju kepada Rasulullah, betul ke Abu Darda, betul ke Salman sebut gini-gini? Abu Darda kata kepada Rasulullah, Nabi kata, sadaqa Salman, benar kata Salman tadi. Dan ayat lain Nabi sendiri kata, sesungguhnya bagi Allah ada hak dia, bagi diri kamu ada hak, isteri kamu ada hak. Fa'ti kulli haqqin haqqahu. Hadis yang hujung kata, maka bagilah pada setiap yang berhak akan hak dia. Itu secara umum. Baik, hadis ni cerita tentang siapa? Abu Darda. Saya teringat sungguh bila cerita Abu Darda dikaitkan dengan hadis ni. Dan banyak hadis-hadis lain ataupun kata-kata yang bagi motivasi ibadah banyak daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang nama dia tadi apa tuan-tuan? Uwaimir bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji. Baik, dapat berkenan seorang sahabat Nabi pagi ni. Baik, antara lain selain daripada hadis tu, hadis yang kita nak tengok ni, hadis yang berkaitan dengan kelebihan zikir. Abu Darda cerita, telah berkata Nabi SAW. Baik, kita tinggalkan kita tadi, masuk hal kita nak sebut ni. Telah berkata Rasulullah SAW, Nabi pernah sebut, kata Abu Darda, satu hari Nabi kata ya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ini ada dalam kitab tuan-tuan, dalam buku kita. Ala unabbiukum. Orang Arab bila kata ala, maksudnya nak tak, mahukah kamu aku beritahu kepada kalian sebaik-baik amalan. Wahai sahabat-sahabat, Nabi bila kata dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata ala unabbiukum, nak tak aku khabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan satu amalan yang terbaik. Tuan-tuan tengok Nabi SAW, ini antara kaedahnya. Macam pernah kita cerita sebelum ni, Nabi tak terus bagi tahu amalan apa. Nabi akan tarik perhatian ya, sahabat-sahabat. Dia panggil laftul intibah ya, menarik perhatian ya. Pay attention please. Nabi bagi sahabat-sahabat dengar dulu. Nabi tanya, nak tak kalian? Bila Nabi sebut tu, artinya nak tarik perhatian. Mesti sahabat-sahabat nak tahu. Dan nanti bila Nabi beritahu apa yang nak dibuat tu, sahabat telah mula fokus. Instead of terus Nabi beritahu. Ini kalau kaedah, saya ingat zaman masuk mata tu, ustaz-ustaz kita orang ngajar sekolah ada, dia panggil set induksi. Dia punya starting dia tu, dia cikgu ni dia tak terus mengajar.
Dia masuk kelas, dia buat sesuatu, tarik perhatian budak tu, baru dia mengajar. Baru dia beritahu benda apa nak beritahu. Dia ambil dalam kaedah pendidikan. Ya. Baik, sebenarnya kaedah Rasulullah dah lama dah Rasulullah buat demikian. Baca banyak hadis-hadis Nabi yang pernah kita baca sebelum ni pun, Nabi tak terus bagi tahu. Nabi kata, kalian nak tahu tak? Bila buat macam tu, orang pun pay attention, dan baru Nabi bagi tahu. Sama juga dalam hadis ni, Nabi kata, ala unabbiukum, nak tak aku beritahu kepada kalian, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan. Kemudian Nabi tak beritahu lagi amalan apa. Nabi kata lagi, wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan ini adalah amalan di antara yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Azkaha, azka maksudnya yang paling suci. Inda, di sisi malikikum. Malik artinya di sisi Allah, Tuhan yang antara nama Asmaul Husna dia Al-Malik, ya, di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, kelebihan yang ketiga, bahkan yang paling tinggi darajatnya di sisi kalian semua. Amalan ni kalau kamu semua buat, dibanding dengan amalan-amalan yang lain, amalan ni antara amalan yang tertinggi di kalangan kalian semua. Wa khairil lakum min infaqidh dhahabi wal warq, bahkan lebih baik daripada kalian melakukan ibadah ataupun satu amalan menginfakkan emas dan perak. Masya-Allah. Ini amalan bukan main-main ni. Kalau kamu buat kejap lagi ni, amalan ni, dia kalau nak timbang dengan kamu infak, bukan infak duit RM1, RM2, infak emas, infak perak, ya? Infak sedekah emas dan perak tu, jika nak banding dengan amalan yang aku nak beritahu ni, amalan ni lebih dahsyat ni, lebih dahsyat lagi. Tuan-tuan tengok Nabi guna uslub tashwiq, kaedah menarik perasaan, perhatian orang-orang yang mendengarnya. Nabi tak beritahu lagi amalan apa ni. Nabi sebut satu-satu. Kemudian Nabi sebut lagi, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, bahkan lebih baik daripada kalian bertembung dengan musuh kalian. Artinya di medan jihad. Bukan setakat berperang di medan jihad, fatadribu a'naqahum, kalian memenggal tengkuk-tengkuk musuh. Wa yadribu a'naqakum, dan musuh memenggal tengkuk kalian, artinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa jemaah bilang kelebihan? Baik, kita cuba bilang satu lagi. Ala unabbiukum bi khairi amalikum. Nabi kata, nak tak aku beritahu dengan satu amalan yang terbaik di antara amalan kamu. Wa azkaha, dua, yang paling suci. Wa arfa'iha, yang paling tinggi, ya. Wa khairil lakum min infaqiz zahab, yang lebih baik daripada infak di jalan Allah, empat. Lebih baik daripada berjuang di jalan Allah, jihad, yang termasuk sekali dengan dibunuh, mati syahid di jalan Allah. Lebih kurang dalam 6 ataupun 5 kelebihan. Nabi pancing dulu yang tu. Kemudian Nabi senyap. Dan bila senyap, sahabat-sahabat kata qalu artinya mereka bertanya, sahabat-sahabat tanya, bala ya Rasulullah, bala. Kataan bala ni semua dengar dalam kuliah. Apa maksud bala? Ya Rasulullah, bahkan kami nak dengar apa dia, benda apa, benda apa, apa dia nak Rasulullah nak abak kat kami ni. Kalau abak mai kan, tuan-tuan, dia jawab pendek je. Tengok dalam kitab tuan-tuan tu, qala zikrullahi ta'ala, Allahu Akbar. Hadis ni sahih tak tuan-tuan? Kita tengok hadis ini, saya tengok dalam rekod hadis kita ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmizi. Hadisun sahihun, artinya hadis ini hadis yang sangat perlu kita faham, kita beriman dengan dia. Nabi bagi tahu rupanya kelebihan zikrullah, zikir kepada Allah, bukan amalan yang calang-calang tuan-tuan. Bukan amalan yang calang-calang. Betul tuan-tuan, zikir ini bukan semua orang teringat nak berzikir. Ramai orang belajar cara berzikir, ramai orang tahu zikir, kelebihan sekian, zikir sekian, tapi tidak semua orang direzekikan untuk buat apa yang dia belajar. Allah kurniakan kami peluang, taufik kepada kami untuk melakukan apa yang telah kami belajar. Banyak dah kuliah-kuliah tuan-tuan, kita dengar berapa lama, berapa tahun dah kita duduk dengan kuliah. Macam-macam ustaz mari bagi kita ajar kelebihan zikir ni, yang ni. Tapi yang betul-betul kita amal istiqamah, boleh dibilang dengan jari, ya? Mak surat tu kalau kita konsisten amal pagi petang, Masya Allah tuan-tuan. Tambah pula setiap pergerakan kita ada zikir-zikir. Kalau dapat buat tu, ulama mengatakan siapa buat yang tu, macam kita bincang dulu, dia akan tergolong di kalangan orang-orang yang banyak ingat Allah di kalangan lelaki dan perempuan. Dan Allah kurniakan ganjaran yang besar.
yang telah kita ceritakan dalam pertemuan yang terdahulu. Baik, para jemaah yang dikasihi, dalam hadis ni juga kalau dibaca tambahan yang tak ada dalam buku kita ni tuan-tuan, di hujung hadis tu ada sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz kata, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tak ada benda yang paling hebat yang boleh menyelamatkan daripada azab Allah melainkan amalan zikir kepada Allah. Ini satu lagi hadis yang pendek menunjukkan kelebihan zikir kepada Allah SWT. Subhanallah. Amalan zikir ini tuan-tuan dalam kefahaman yang luas, bukan kata zikir duduk dalam gua pegang wah tasbih gitu tak. Tak keluar surau, tak keluar masjid, tidak. Dalam maksud yang lebih luas, pernah kita bincang dulu, zikir hatinya, mulutnya, pergerakannya, tubuh badannya, semuanya itu diambil kira. Jadi dengan mengingati Allah itu, subhanallah, mengatasi kelebihan 5 amalan yang kita sebut awal tadi. Dan juga disebut oleh Muaz bin Jabal. Siapa dia tuan-tuan? Sahabat Nabi Muaz bin Jabal yang mengatakan bahawa tiada sesuatu amalan yang lebih dahsyat menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah jika nak dibandingkan dengan zikrullah. Masya Allah, jemaah dapatnya maklumat pagi ni. Kalau tak dapat banyak, pagi ni kita teringat yang ni pun, dia sangat bagi kesan dalam jiwa kita, insya-Allah ta'ala. Baik, sahabat Nabi yang nama Muaz bin Jabal ni tadi pun tuan-tuan, sekadar pengenalan ya. Kalau Abu Darda tadi terus nama dengan gelaran Abu Darda, ini nama penuh dia memang Muaz bin Jabal lah. Dan dia digelar dengan Abu Abdurrahman, dan dia juga orang Ansar, Al-Ansari ya, Al-Madani, dan dia juga orang yang duduk di Madinah. Jadi kalau ada peluang duduk di sana belajar ke, kita boleh letak sikit nama Madani dekat belakang, ambil kelebihan menisbahkan diri ke satu tempat yang mulia di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, cerita Abu Darda ni, kita dah cerita tadi. Muaz bin Jabal ni pengenalan sikit, kalau jemaah masih ingat hadis yang kita kongsi dengan tuan-tuan sebelum bagi salam tu kan, yang Nabi kata, ya Muaz, wahai Muaz, aku nak pesan kepada kamu, jangan kamu tinggal setiap kali di penghujung solatmu baca apa tuan-tuan? Masya Allah. Habiskan je. Apa lagi je? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Tuan-tuan, bila ingat nama sahabat Nabi ni, kita tengok hadis dia. Apa antaranya kita kongsi dulu. Sebelum bagi salam, Nabi pesan, Nabi pegang tangan Muaz. Ingat kisah Nabi pegang tangan Muaz? Hadis ni pun sahih. Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata, Muaz, aku sayang kepadamu. Dan Muaz kata, aku sayang juga kepadamu ya Rasulullah. Ya. Baik, di hujung hadis Nabi kata, aku nak pesan kepadamu, di antara tanda kasih Nabi kepada sahabat dia, Nabi kata, usika, aku nak pesan kepada kamu, la tada'anna, jangan sesekali kamu tinggal di penghujung solatmu, fi duburi kulli salah, antaqul, untuk kamu baca, Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini untuk apa? Kena dengan hadis kita tadi, untuk ingat kepadamu. Rupanya untuk zikir kepada Allah, kita diajar oleh Nabi kena minta selalu daripada Allah. Saya ingat zaman saya belajar dulu di mana seorang syekh ni, masa dia mengajar ramai orang duduk kuliah dia, dia kata satu amalan tu kalau kamu nak buat, kamu jangan sangka kamu boleh terus buat. Kamu kena minta selalu dengan Tuhan, dengan Allah. Kamu nak jadi orang banyak zikir kepada Allah, angkat tangan berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang kalangan banyak zikir. Allahumma ja'alna minal muksirin az-zikr. Ya Allah, ingat jadikan aku. Ya Allah, tolonglah aku. Khususnya doa lepas solat, sebelum solat bagi salam tuan-tuan. Doa sebelum bagi salam dalam solat tadi, ya Allah, tolong hamba-Mu ini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat kepadamu, untuk zikir kepadamu. A'inni ala zikrika, kemudian sambung wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Justru kata ulama, untuk bersyukur kepada Allah juga kena minta tolong daripada Allah, supaya Allah tolong kita ingat dia, syukur kepada dia. Wa husni ibadatik, dan memperelokkan ibadah kepada Allah. Hadis ni siapa cerita? Muaz bin Jabal cerita. Yang dia juga sebut dalam hadis ni, dia kata tidak ada yang lebih hebat menyelamatkan kamu daripada azab neraka Allah melainkan zikir kepada Allah. Dia Muaz bagi tahu hadis tadi. Dalam perbincangan doa tadi, ada ulama berbeza pandangan. Ada kata boleh baca juga lepas solat. Katakan sebelum bagi salam tu kita tak hafal, kita kata kita nak baca lepas solat pun boleh. Ada perbahasan demikian. Namun sebagai ulama mentarjihkan, memilih di dalam solat kerana mengambil kaedah apa-apa doa yang Nabi ajar di penghujung solat elok dibaca sebelum bagi salam, kerana di situ tempat mustajab doa. Kerana still dalam solat, masih lagi dalam keadaan kita fokus pada solat, itu yang terbaik.
Adapun bacaan-bacaan zikir yang tidak ada ungkapan doa di dalamnya, contoh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca selepas solat. Baik, ada hadis yang cerita tentang perkara ni, banyak disebut dengan dubur solat, di penghujung solat. Penghujung solat ini ulama khilaf, ada kata sebelum dan selepas. Dia melihat situasi, ulama mengambil kaedah kalau doa dibuat sebelum bagi salam, kalau bukan doa dibuat selepas bagi salam. Baik tuan-tuan, selesai yang tadi Jadi kita kenal Muaz bin Jabal, nama dia Abu Abdurrahman, orang Ansar, Al-Ansari Al-Madani. Dia masuk Islam masa umur 18 tahun lagi tuan-tuan. Dia masuk perang Badar, dia banyak join peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pujian Nabi kepada Muaz, Nabi sebut Muaz ni ni'mar rajul Muaz bin Jabal, sebaik-baik lelaki adalah Muaz bin Jabal. Disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi. Juga Nabi puji Muaz bin Jabal. Nabi kata Muaz bin Jabal a'lamun nas bihalalillahi wa haramih. Muaz bin Jabal ini di antara sahabat Nabi yang paling alim tentang perkara-perkara yang Allah halalkan dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Orang yang pakar dalam bab halal haram adalah Muaz. Nabi isytiharkan dia. Tuan-tuan, bila teringat ke musim wabak ni, teringatlah bahawa Muaz meninggal dunia disebabkan wabak ta'un. Dia mati disebabkan ta'un amwas. Kalau kita COVID-19, dulu pernah berlaku ta'un amwas, nama dia ain mim waw alis, pada tahun ke-18 Hijrah. Tahun 18 Hijrah pernah berlaku ta'un amwas. Sahabat Nabi yang kita kasihi ini, namanya Muaz bin Jabal, telah meninggal dunia disebabkan ta'un ini. Allahu Akbar. Ujian sahabat awal lagi, ketika umurnya, Allahu Akbar, umur muda lagi tuan-tuan, salasun wa salasun, 33 tahun umur dia. Kita ni ada dalam kitab Usulul Ghabah wal Isabah, kita cerita tentang perawi hadis ni. 33 tahun meninggal sebab ta'un amwas. Allahu Akbar. Baru ni kita tengok baby meninggal, kita sedih tuan-tuan. Kita punya ketua bahagian Kementerian Kesihatan kita tuan, ketua pengarah Dr. Hisham dan Seri Dr. Hisham pun sebab dia mengumumkan petang tu. Kalau kita tengok dia statement, sekarang ni banyak ujian-ujian yang menunjukkan, kita tengok kembali kerisauan rakyat ataupun masyarakat terhadap situasi yang menggerunkan kita ni. Kita pakat berdoa moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dapat cerita tentang tadi. Baik tuan-tuan, untuk itu bercerita tentang ta'un ni, saya nak share dengan tuan-tuan satu doa. Kita ambil satu hadis, kemudian kita share dengan tuan-tuan satu doa kepada masyarakat kita, Jemaah An-Nur khususnya. Ada dalam kitab Insan Muslim ni juga. Mudah-mudahan hari ini kita dapat belajar satu doa ini, baca hari-hari pagi dan petang. Moga Allah pelihara kita daripada kita terkena benda-benda yang kita risau ni. Tuan-tuan, kita takut. Baik, selesai hadis tadi, kita nak ajak jemaah, saya kongsikan satu bacaan, satu bacaan doa yang ni lambat lagi nak jumpa, tapi kita rasa perlu bagi tahu jemaah awal-awal sebab keperluan sekarang ni. Selain doa-doa yang kita dah baca, Ustaz ada baca doa dalam kunut kita tadi, doa-doa yang biasa kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu jemaah dah tahu. Kemudian kita baca Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Yang tu pun jemaah dah biasa dengar. Hari ni kita tambah satu lagi bacaan, agak panjang tapi sangat-sangat baik. Baik, saya tinggalkan dulu kelebihan zikir. Kita ambil satu hadis, insya-Allah kita jumpa dalam pertemuan akan datang, kita sambung. Jemaah ada buku dengan kita, buka muka surat 78. Muka surat 78. Hari ni kita nak bagi oleh-oleh tuan-tuan balik pagi ni, ambil doa ni. Nanti baca dia, pada setiap hari baca, kerana diceritakan Nabi baca hari-hari, dan doa ni sangat-sangat bermanfaat. Di mana pun saya suka kongsi doa ni tuan-tuan, menceritakan bahawa kita minta selamat daripada Allah Azza wa Jalla, mohon daripada Allah agar menyelamatkan kita daripada segala perkara yang tak baik. Baik, apa doa dia? Kalau jemaah dah ada, dia muka surat 78. Di bawah zikir pagi dan petang, yang ada yang tengok dalam bahagian PDF, buku PDF tu saya tak ingat bacaan yang keberapa, cuma tengok di bawah tajuk zikir pagi dan petang pada bacaan yang ke-27 yang ada kitab dengan kita, pada muka surat 78. Bacaan doanya ialah, jemaah dengar, nanti saya bacakan hadisnya.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Yang bermaksud Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hambamu, as'alukal afwa, mohon kemaafan daripadamu, wal afiyata, dan keselamatan, kesejahteraan daripadamu ya Allah, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Diulang lagi sekali, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah hambamu mohon daripadamu kemaafan dan keselamatan. Kali ini disebut spesifik satu persatu. Fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, dan pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah kau tutuplah aib aku, jagalah aurat aku, wa amin rawati, dan amankan, tenangkan daku daripada segala ketakutan yang datang kepadaku. Kan cantik tuan. Kita tengah rasa risau sekarang ni. Bila naik kes mendadak 300 lebih tuan-tuan, 600, kita nak risau. Kita nak keluar jumpa kawan takut. Tuan-tuan, pergi kerja pun takut, pergi mana, anak kita nak lepas ke sekolah pun kita risau. Tuan-tuan, kita minta Allah tenangkan hati kita. Wa amin, ya Allah amankan jiwaku, rawati, daripada rasa gerun. Yang ujung tu lagi cantik, lagi sangat-sangat diperlukan waktu sekarang. Kita minta secara spesifik kepada Allah, Allahumma hafazni, ya Allah kau jaga aku. Tuan-tuan, kalau tak apa yang atas tu, yang bawah ni pakai hafal. Allahumma hafazni, ya Allah jaga aku ini, min baini yadai, daripada arah kedua bahagian depan tanganku ini. Min baini yadai, orang Arab kata di antara dua belah tanganku, artinya daripada arah depan lah. Ya Allah peliharalah aku daripada arah depan. Kita minta direct. Kemudian wa min khalfi, lawan depan apa dia? Belakang, daripada arah belakang. Wa an yamini, daripada arah kananku ya Allah. Wa an shimali, dan daripada arah kiriku ya Allah. Wa min fawqi, dan daripada arah atasku ya Allah. Wa a'udzu, dan aku mohon berlindung, bi azamatika, dengan keagunganmu ya Allah, an ughtal min tahti, daripada aku terkena bahaya, diceroboh daripada arah bawah aku. Subhanallah tuan-tuan. Doa ni sangat hebat, sangat bermanfaat, merangkumi, meliputi seluruh perkara, atau disebut seluruh arah minta Allah pelihara kita. Datang mara bahaya, sama ada nampak ataupun tak nampak, daripada arah depan. Kita tak tahu, Allah je yang tahu. Makhluk halus ni tuan-tuan, ya, kita tak nampak dia. Walaupun ada orang duk lukis kartun pada Menteri Agama kita, jahat tuan, dia lukis gambar, dia buat kawan tu baca doa, dia nampak COVID tu duk terbang. Tuan-tuan tengok tak gambar tu? Boleh manusia buat lagu ni gitu, ya. Kawan, Masya Allah, kita nak kata adab kepada orang alim satu hal, kemudian bukan kata kawan tu punca segala, ya. Boleh buat kawan tu tengah baca doa, saya bersama kita punya tok guru kita juga tuan-tuan, ya. Saya tengok gambar tu, Allah Akbar, Masya Allah lah. Datuk-Datuk Zul ni banyak buat kerja kebaikan, dan tiba-tiba ada juga makhluk lukis gambar dia, kawan tu tengah berdoa, gambar ping elok, lepas tu berterbangan COVID. Boleh buat gitu, dahsyat, ya. Jadi benda ni kita tak nampak. Kalau kamu gambar macam mana pun kita tak nampak, walaupun memang kajian boleh kata nampak benda tu dekat dengan kita, ya. Moga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang macam ni. Musim sekarang ni macam-macam benda-benda tak baik keluar tuan, ya. Patut ni kita kena tahan diri daripada perkara-perkara yang tak baik. Baik, balik pada cerita kita tadi, benda tak nampak ni kita minta Allah Ta'ala jaga. Ya Allah pelihara aku daripada arah depan. Dia nak mari ke depan ke, arah belakang kita ke, kanan kita ke, kiri kita ke, atas ke, bawah ke, tak kira mara bahaya sama ada nampak ataupun tak nampak,
kita minta Allah Ta'ala ihfazni, jaga aku. Kalau jemaah nak baca untuk family, untuk keluarga, ayah jadi imam, ayah baca Allahumma hfazna, tambah na belakang. Ni untuk saya, na untuk kami ramai-ramai. Ya, tuan-tuan ambil doa buku ni, baca Allahumma hfazna, ya Allah jaga kami semua daripada arah depan, min baini yadai, ataupun kalau baca jamaknya min baini aidina. Kalau nak baca jamak saya kena tambah sikit lah. Tuan-tuan minta min baini aidina wa min khalfina, ya belakang tu tukar kepada na. Wa an aymanina, nak kata yaminina pun boleh. Wa an aymanina wa an shimalina, ataupun wa an syama'ilina wa min fawqina. A'udzu tu tukar jadi na'udzu. Na'udzu bi'azamatika an ughtala, tu tukar jadi nughtala min tahtina. Itu kalau baca ramai, ya. Nanti jemaah kalau nak baca ramai kena tukarkan dhamir dia, ataupun dia punya daripada seorang singular kepada plural. Baik, saya nak kongsi pada tuan-tuan hadis yang menyebutkan ni sebelum kita beredar barangkali. Kalau jemaah boleh masih tunggu dengan kita sebut sikit sebanyak. Doa ni tuan-tuan, saya baca masya-Allah, ya, diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal. Saya bacakan matan hadis dia kepada tuan-tuan. Diceritakan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Dalam riwayat waqala Uthman wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Qala Abu Dawud qala Waqi' yakni al-qasfa. Baik, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Setakat yang kita semak, hadis ini hadis yang sahih, dan juga riwayat Imam Ibnu Majah menyatakan bahawa Abdullah bin Umar sebut lam yakun yada', ya, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat. Apa maksud dia? Kata Abdullah bin Umar, Nabi sesekali tak pernah tinggal, Nabi sesekali tak pernah tinggal membaca bacaan doa yang kita sebutkan tadi. Ketika waktu bila disebut spesifik, dimension dekat mana? Hina yumsi, ketika mana waktu petang, wa hina yusbih, dan ketika mana waktu pagi. Justru ulama memasukkan doa ini di dalam kumpulan bacaan doa pagi dan petang. Abdullah bin Umar kata Nabi tak pernah tinggal baca doa ni masa waktu pagi dan waktu petang. Tuan-tuan yang saya kasihi, saya muhasabah diri saya, kata Allah Akbar, bila aku tahu ni kesian kat masyarakat aku. Nabi yang tak pernah tinggal doa ni, tiba-tiba masyarakat aku tak tahu satu pun, tak pernah buat. Jadi tanggungjawab bila kita baca ni, kita rasa kena beritahu pada masyarakat kita. Kemudian masyarakat, jemaah bila dah tahu, kita kena timbul perasaan, ya Allah, Nabi tak pernah tinggal bacaan ni, aku dah tahu dah. Takkan aku sekali pun tak nak baca. Sepatutnya aku kena jadi macam Nabi. Nabi tak pernah tinggal, aku pun jangan tinggal. Boleh tak tuan macam tu? Mula hari ni, pagi ni kita dah baca dah, petang lagi kita doa minta Allah Ta'ala jangan lupakan kita, Allah ingatkan kita, kita baca. Start hari ni, esok lusa sampai bila? Sampai kita mati. Kata Abdullah bin Umar, banyak sahabat-sahabat Nabi, setiap kali mereka berdoa, mereka belajar daripada Nabi, mereka akan kata, aku tidak pernah meninggalkan apa yang Nabi ajar, sejak Nabi ajar, sehinggalah sampai ke hari ini. Benar ada sahabat cerita, sehinggalah ke hari kematian, sehinggalah pada malam peperangan. Cerita Sayyidina Ali menyebut ketika mana amalan zikir sebelum tidur, la ilaha, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, yang Nabi ajar kepada dia dan kepada Fatimah. Sayyidina Ali kata, aku tidak pernah meninggalkan bacaan ni, sehingga kan ditanya kepada dia, hatta pada peperangan, malam peperangan Siffin, kamu tak pernah tinggal? Ya, aku tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah, nak sebut demikian. Jadi macam tu juga tuan-tuan, dan banyak riwayat hadis yang kita jumpa, sahabat-sahabat bila belajar daripada Nabi, mereka kata, aku tidak pernah meninggalkan setelah aku ambil daripada Rasulullah. Jadi kita nak juga macam tu. Kalau boleh kita nak kempen Jumaah Surah An-Nur kita. Kalau doa ni tak boleh hafal tuan-tuan, tuan-tuan ambil pada buku ni, snap gambar dia,
letak dekat smartphone. Waktu pagi kita baca dia. Bagaimana dikira zikir pagi? Zikir pagi dikira dengan cara bukan zikir selepas solat. Selepas solat tu dah habis dah, selepas solat subuh. Bermula lepas solat subuh tu tuan-tuan, sehinggalah matahari naik. Ni waktu macam ni waktu syuruk, dia panggil waktu afdal untuk zikir pagi, zikir sabah ataupun maksurat bacaan pagi. Dan dia boleh naik sampai sebelum masuk waktu zuhur. Waktu tu masih boleh baca. Dia panggil tempoh masa untuk baca zikir pagi. Masuk waktu zuhur, habis waktu dia. Kemudian zikir petang, zikir masak, maksurat waktu petang pula. Zikir yang sama cuma dibaca pada waktu petang. Macam kita baca qul huwallah 3 qul tu, ayat kursi, ya. A'udzu bikalimatillah tamat, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Itu semua zikir pagi petang. Zikir petang dibaca selepas solat asar, ya. Selain daripada zikir selepas solat asar, separately, berasingan. Bermula lepas asar naik sampai waktu dekat nak maghrib, itu waktu afdal dia. Ghurub syams. Dan dia boleh naik sampai ke tengah malam. Ya, masih lagi kata sebelum tidur tu teringat tak baca lagi zikir petang, boleh lagi baca zikir petang, maksurat tu. Boleh baca waktu tersebut. Dalam perbahasan ulama ada pelbagai perbincangan lah, tapi kita ambil umumnya boleh. Artinya kita kena ada wazifah, kena ada tugasan, kena ada amal yang konsisten pagi dan petang setiap hari. Sampai bila? Sampai kita mati. Hari kita mati tu kita minta, ya Allah bagi aku peluang juga, aku habiskan tugasan zikir aku. Kita ada tugasan-tugasan lain, pergi office kita ada tugasan, kita dekat rumah ada tugasan dengan family kita, urus isteri kita, anak-anak, beli makanan dan sebagainya. Tugasan untuk ni, tubuh ni, untuk diri ni, bekal kita ni nak jumpa dengan Allah Ta'ala pagi petang. Antara bacaannya ialah amalan doa yang disebutkan dalam kitab ni, bahawa Nabi sesekali tak pernah tinggal sepanjang hidup baginda Nabi SAW membaca doa ni. Jadi kita kempen jemaah, kata tak hafal, tuan-tuan snap gambar ni. Ataupun kalau jemaah nak pergi dekat website banyak, dekat Facebook Ustaz buat dalam bentuk poster kecil. Tuan-tuan ambil dekat Facebook saya pun ada, saya ada tulis sikit. Saya ambil daripada tulisan guru kami Dr. Abdul Masih Abdul Rahman Hafizahullah di Pondok Sungai Rian itu. Dia orang ada buat poster kecil sikit doa tu, tuan-tuan boleh ambil. Ada juga sahabat-sahabat lain yang buat dalam bentuk doa ni. Saya tengok banyak ada orang tulis, ambil dan baca dia pagi, ya. Wahai ayah, wahai para suami, kita dah baca, kita beritahu isteri kita. Kalau waktu kerja kita duduk kat office ke mana pun, kita send WhatsApp kita satu gambar tu pada isteri kita. Dia pun teringat baca, ya. Hari-hari buat tak apa tuan-tuan. Benda ni kadang-kadang lupa. Teringat, maksudnya bagi peringat pada isteri kita. Kalau kau ibu pun, kalau suami dia lupa, send gambar tu pada abang dah baca belum pagi ni doa ni yang Nabi tak pernah tinggal ni. Kalau ada anak-anak dah besar yang ada smartphone tu tuan-tuan, tuan-tuan jangan biar anak dia leka dengan smartphone, dia tengok benda pelik-pelik, tuan-tuan send juga doa ni pada dia. Itu peranan kita para jemaah yang dirahmati Allah. Hantar pada kawan-kawan, tuan-tuan, pada sahabat-sahabat. Moga-moga dengan dia baca tadi, kita juga dapat tumpang pahala, ya. Cuma kita tak nak juga jadi tukang share je, kita tak pernah baca pun. Dia share dekat orang, segala grup dia share, dia seorang tak pernah baca. Itu standard dia. Biasa jenis kaki share ni memang macam tu. Kadang dia tak ada baca lagi, sampai-sampai pap bagi orang dah. Abang baca lagi, Haji baca lagi. Dok ustaz, saya share first. Oh dia gitu. Jadi polisi dia read first then share. Baca dulu, ya. Baca dulu, kemudian kita share. Begitu juga kami yang menulis dekat Facebook bergaya. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang kaji menulis. Bila tulis orang dia bagi, kadang dia pun tak baca. Dia pakai tulis, dia consider dia baca. Sepatutnya apa tulis tu, dia baca dulu sekali, at least dia buat sepatutnya apa yang dia buat, then dia share dekat orang. Untuk mengambil manfaat, dapat pahala beramal dan pahala menyebarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah bagi bacaan doa, kemudian bagi cara macam mana nak buat, ya. Cara mudah ni, kita ambil gambar tu, tuan-tuan simpan siap-siap kat smartphone, baca dia. Lagi cantik buku ni tuan-tuan, kelek lah bagaimana, belilah dia, baca, insya-Allah ada manfaat. Saya pernah cerita kepada jemaah di sini, saya mengajar di PJ kot sekali tu. Seorang hamba Allah dah arwah dah ni, datuk ni tuan-tuan. Waktu tu bila kita habiskan kitab ni, sampai orang panggil dunia buku ni tuan-tuan. Isteri dia cerita, ustaz, abang haji dia ni, dia hari-hari duduk baca doa yang dia duduk belajar ni. Dia sayang, cinta kepada doa Nabi ni. Sebab dalam buku kita ni alhamdulillah antara kelebihannya dah filter daripada doa, daripada hadis-hadis yang tak jelas. Dalam kitab ni semua hadis-hadis yang telah dijelaskan dari sudut kesahihan. Apa yang kita baca sebiji macam mana Nabi buat. Dia jatuh cinta kepada bacaan kepada Nabi Rasulullah SAW
Kata abang Haji baca, ustaz tengok buku ni, lunyai dia baca, hari-hari dia belik baca. Dan satu surau yang saya jumpa sebuah tak jauh daripada tempat kita ni juga tuan-tuan. Saya tengok seorang abang ni, kami dah habis dah baca kitab ni, dah masuk kitab lain dah, ada dua tiga kitab dah dengar. Tapi dia setiap kali subuh dia akan bawa buku ni. Kebiasaannya saya sebelum memulakan kuliah, kita akan refresh beberapa doa macam ingat pagi tadi kita sebut. Kita baca beberapa zikir, doa daripada buku ni untuk penyak. Dia pun buka, saya tengok dia keluarkan daripada beg dia tu. Saya kagum dengan abang yang mengaji ni, dia orang pencen dah, orang besar di sebuah agensi kerajaan juga. Saya tengok dia akan buka, tengok dia berbelek. Saya tersentuh hati tengok, aku pun yang mengajar tak sampai macam abang ni, tapi dia Masya Allah. Jadi betul hadis Nabi kata, barangkali hadis ataupun bacaan doa dia kita sampaikan kepada orang lain tu lebih faham daripada kita, lebih kuat beramal daripada kita. Jadi tuan-tuan, doa kalau hamba Allah dekat depan ni duk cerita ke orang banyak, takut dia amal sikit ya. Jadi mudah-mudahan bila berkongsi dekat orang lain, kami pun teringat nak buat. Aku duk cerita dekat orang, aku sendiri tak buat, bini aku tak buat, anak-anak aku tak buat. Dengan harapan ada dalam jemaah ramai-ramai doa, ya Allah kesian Ustaz Saluddin, dia duk cerita ke orang, bagilah dia boleh buat amal, anak-anak dia, isteri dia, mak ayah dia. Jadi tuan-tuan pun dapat beramal, kita sama-sama dapat beramal. Bila tuan-tuan doa macam tu, mereka akan kata walaka mislu zalik, kamu pun dapat macam tu juga. Baik tuan-tuan, saya cukup kot sekadar tu, boleh ya. Rasanya dengan doa yang akhir tadi kita kongsikan, kalau saya nak hurai sikit kot kalau dari sudut maksud dia, tentang bagaimana sahabat menceritakan Nabi ambil berat. Saya mungkin tutup dengan 2-3 perkara dan nak sebut sini. Kata penulis kitab kita ni, Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani, dalam syarah kepada bacaan doa tadi, dia kata syiddatu i'tina'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muwazabah ala hadha doa. Dia kata Nabi sangat-sangat ambil berat untuk muwazabah, konsisten beramal dengan bacaan, dengan doa tadi ya. Sehingga disebutkan Nabi baca dia pada waktu pagi dan petang kerana terkandung di dalamnya umurul jami'ah, semua perkara-perkara yang merangkumi salahil abd, hayatil abdi fi dunia wal akhirah, untuk kebaikan seorang hamba di dunia dan akhirat. Kalau kita perhati daripada awal tadi, kita doa tadi dipanggil doa jami', doa yang rangkum habis kebaikan dunia dan akhirat. Kita kalau doa yang paling pertama tu pun cantik dah, Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah aku mohon daripadamu kemaafan, wal afiyah, dan kesejahteraan. Di mana? Di dunia, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Kalau boleh hafal bagian pertama tu dulu pagi ni pun cantik, ulang-ulang yang tu, dia rangkum habis semua. Yang seterusnya baru dia perincikan satu persatu ya. Kemudian ada satu hadis tuan-tuan menceritakan Nabi sebut ya, bahawa dan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi juga, Nabi kata salullahal afwa wal afiyah, kalian mintalah daripada Allah kemaafan dan afiah ya. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah, sesungguhnya seseorang itu tidak diberikan sesuatu yang lebih baik daripada mentauhidkan kepada Allah. Nak dibandingkan jatuh ranking yang kedua adalah disebut ialah al-afiyah, keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nabi suruh minta directly. Nabi kata salu, artinya minta, is'alu, minta apa? Al-afwa wal-afiyah. Justru kita pun minta, Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya hambamu, as'aluka, minta daripadamu, seperti mana yang disuruh oleh nabimu. Minta apa? Al-afwa wal-afiyah. Kalau jemaah nak bagi senang ingat, teringat masa musim Ramadan selalu kita doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Al-afwa itulah sama macam dalam doa ni ya, al-afwa, maaf. Orang Melayu pun sebut maaf. Jadi tujuan kita ni nak bagi jemaah senang ingat, kita kait-kaitkan perkataan tu dah dimelayukan dah pun. Jadi al-afwa, kata payah-payah tak ingat doa yang panjang tu boleh hafal lagi ustaz. Kami nak apa yang sebaring ni, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Siapa minta yang tu pun cantik dah. Satu riwayat lagi Nabi bagi lagi pendek. Kalau tanya jemaah dia kata nak lagi pendek ustaz. Ni lagi pendek. Allahumma inni as'alukal afiyah. Dapat tak? Kalau ada lagi tanya ustaz, ada lagi pendek ke tak? Tak ada dah. Setakat dah baca, setakat tu dah. Tak ada dah pendek. No discount. After that habis dah. Allahumma inni as'alukal afiyah. 4 patah. Kalau tak boleh 4 patah ni teruk tuan. Jangan balik tunggu sampai sini. Bila tanya saya patah balik, tak habis lagi yang 4 ni.
Jangan duk makan roti canai lagi, jangan makan nasi lemak lagi. Boleh tuan? Kadang-kadang kena buat macam tu. Pak Arum boleh tak? Kalau Pak Arum boleh hafal habis dah. Boleh dah. Jangan makan roti canai pagi ni tak? Bagi habis ni. Tak apa haji sekat juga situ. Siapa tak lepas jangan balik. Kena buat macam tu tuan, baru dia mengaji. Kalau tidak pakai dengar ustaz tahu berapa puluh tahun mengaji tak ada apa. Betul. Selalu ustaz kasar sikit ujung tu. Tapi itulah kena bagi ingat. Sebab sayang pada jemaah kita, tak tentu bila muda ke tua, kita semua warga kubur. Bila nak pergi Allah Ta'ala alam, Allah ambil kita. Jadi sementara ada peluang ni, tuan-tuan beramal, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. InsyaAllah boleh tuan. Jadi buku ni kami dulu masa terjemah dulu bersama dengan guru kami, memang dipesan ya, supaya kita ajak jemaah masyarakat kita kalau boleh dekat dengan doa Nabi. Doa-doa lain bukan tak boleh tuan-tuan. Orang kata ustaz saya nak doa dengan doa Tok Guru ni, doa saya sendiri boleh. Tapi tuan-tuan, kata para alim ulama, tiadalah perkataan yang terbaik melainkan perkataan yang Allah pilih untuk Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkataan yang terbaik. Tugas kita apa? Tugas kita tinggal lagi ambil je. Bukan payah mana ambil, beramal. Kalau kata tak hafal pun, sekarang ni buku berlambak-lambak. Kalau tak ada buku pun semua soft copy dalam handphone tu, macam-macam jenis orang duk buat. Ya. Cuma masyarakat kita lebih gemar copy and paste, menyebar mata, tapi dia sendiri tak beramal. Ya. Buat copy paste ni masya-Allah, merata-rata. Tanya dia, tuan hafal tak ni? Tak, saya share. Copy paste ya. Jadi rugi. Bagus copy paste, ajar share ke orang, tak ada masalah. Tapi kita tu biar kita sendiri juga baca dulu tuan-tuan. Ya, itu pengajaran yang di hujung hadis tu disebut. Banyak lagi kalau saya nak sebut dari sini. Penutupnya bahawa ada satu ayat Quran. Saya tutup ni nak bagi tahu bahawa syaitan telah berjanji dengan Allah, dia akan kacau kita daripada arah tadi. Ya, satu ayat surah Al-A'raf ayat 17. Kita belajar sikit ayat ni. Syaitan kata, bila mana syaitan kata Allah dia nak kacau anak Adam ni, syaitan sebut, Allah nukilkan ungkapan syaitan. Syaitan kata thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah nukilkan apa syaitan sebut. Syaitan kata kemudian la'atiyannahum, aku pasti datang kacau mereka. Dari arah mana? Min baini aidihim, daripada arah depan mereka. Nabi ajar kita doa, ya Allah selamatkan kami daripada arah depan. Kita counter attack balik. Syaitan janji dengan Allah nak kacau kita daripada depan. Kemudian syaitan juga kata wa min khalfihim, aku kacau mereka daripada belakang ya Allah. Sebut, jelas sebut dalam Quran. Wa an aymanihim, aku kacau mereka belah kanan ya Allah. Wa an syama'ilihim, dan belah kiri mereka. Kemudian engkau akan dapati bahawa mereka ini ramai puak-puak ni, hamba-hambamu ni, ramai di kalangan anak Adam ini, mereka tidak akan jadi hamba yang syukur kepada-Mu ya Allah. Sebab terpengaruh, sebab terkena, terperangkap dengan gangguan syaitan. Jadi Nabi pengasih dan penyayangnya, Allah bagi kepada Nabi SAW satu doa. Kita lawan balik, ya Allah selamatkan kami, pelihara kami daripada arah depan kami, arah belakang kami, kanan kami, kiri kami, bahkan ditambah daripada atas dan bawah kami. Kemudian kalau jemaah masih ingat doa datang masjid, datang surau, kan kita minta Allah bagi cahaya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya, pernah kita juga sebut, insya-Allah ada rezeki kita kongsi doa ni pada pertemuan yang lain. Artinya juga banyak doa-doa Nabi yang sebut dengan jelas untuk 6 arah ni, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Sebenarnya memang syaitan dah janji dengan Tuhan, dia akan kacau kita daripada arah ni. Justru kita lawan. Bahaya kepada kita dua perkara. Bahaya yang jelas nampak daripada depan mata ni, dari sudut benda-benda yang accident ke musibah apa-apa tuan-tuan. Dan satu lagi bahaya yang tak nampak, yang datang daripada sama ada gangguan syaitan ataupun benda-benda makhluk halus ataupun penyakit-penyakit yang tak nampak, yang tidak zahir pada mata. Semuanya itu dianggap bahaya. Justru perkataan afiah, ulama kata ialah seperti mana dalam syarah-syarah hadis mengatakan afiah, keselamatan daripada segala perkara mara bahaya, nampak ataupun tak nampak, dunia dan akhirat. Lengkap perkataan afiah tu, dia cover semua habis. Baik, justru kita berdoalah Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunia wal akhirah. Yang cantiknya macam dalam buku kita. Itu sahaja pada jemaah. Moga-moga ada manfaatnya kepada jemaah An-Nur yang saya kasihi, yang saya sayangi. Jadi kita rasa patut kita kongsikan lebih awal. Walaupun kalau ikutkan step-step dia tu lambat lagi tuan-tuan. Muka surat ni lambat entah bila saya hidup ke tak tahu.
Jadi di surau lain kita dah kongsi dah kepada jemaah lain. Jadi saya rasa bersalah sangat kalau tak kongsi dengan jemaah An-Nur. Walaupun benda ni boleh tengok dekat live tempat-tempat lain pun boleh. Jadi kita kongsikan hari ni. Ya Allah, saksikan bahawa hari ni aku telah berikan kepada masyarakat yang kasihi satu amalan yang Nabi buat, yang Nabi tak pernah tinggal. Mudah-mudahan kau taufikkan diriku dan jemaah yang aku kasihi ini untuk tidak meninggalkannya seperti mana Nabi tidak pernah meninggalkannya pada waktu pagi dan petang baginda. Allahumma amin. Sekadar itu dulu jemaah yang dikasihi. Mudah-mudahan Allah dengar doa kita, Allah perkenankan permohonan kita. Tugas jemaah untuk beramal, tugas saya juga beramal dan kongsikan kepada orang-orang yang kita kasihi dekat dengan anak isteri kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita, masyarakat kita yang masih lagi barangkali belum tahu perkara ini. Mudah-mudahan semuanya dapat beramal seperti mana yang diamalkan oleh Nabi SAW, seperti mana yang diungkapkan dalam hadis yang jelas-jelas sahih ini. Sekadar itu dulu, kita akhirkan. Sebelum itu saya mohon maaf atas salah silap, tutur kata sebagainya, jika kesilapan, apa kata yang tak baik, tak betul tersebut, minta maaf banyak-banyak. Dan kita mohon keampunan daripada Allah dengan menangguhkan majlis ini. Mohon keampunan dengan doa tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita jumpa lagi dalam pertemuan akan datang untuk tengok lagi kelebihan zikir insyaallah. Wallahu ta'ala alam.